Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 12 akan membentangkan tajuk Agama, Kerja Sosial dan Wanita. Berikut merupakan nama ahli-ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 7 ahli. Wanita dapat ditinjau dari pelbagai sudut pandangan. Terdapat beberapa pandangan tentang wanita dari pelbagai agama. Pandangan agama Yahudi tentang wanita adalah seorang isteri yang ditinggalkan suaminya akan terus berpindah tangan kepada saudara lelaki suaminya. Pandangan wanita dalam agama Hindu adalah seorang isteri harus dibakar hidup-hidup bersama suaminya yang telah mati. Manakala pandangan wanita dalam agama Islam sangat berbeza, iaitu Islam meletakkan wanita dalam kedudukan yang paling istimewa. Dalam negara yang semakin maju, peranan wanita dalam pembangunan negara menjadi semakin penting. Perubahan sosioekonomi yang dialami negara sejak selepas merdeka menjadi peluang pekerjaan telah terbuka luas oleh wanita. Sebahagian wanita telah terlibat dan mencuburi dalam pelbagai bidang pekerjaan di luar sana. Antara isu yang kami ambil berdasarkan tajuk kami ini adalah isu keganasan terhadap wanita. Seterusnya ialah isu semasa. Antara yang kini berlaku di Malaysia ialah satu isu pembunuhan kejam terhadap dua wanita yang dinyatakan di Suara Sinar pada 10 Mac tahun ini. Bertajuk Angkara Cemburu, suami tembak mati isteri dan wanita dijumpai mati dengan leher terjurut. Kes pertama berlaku antara pasangan suami isteri yang menetap di Johor, yang mana suami tersebut tergamak membunuh isterinya dengan menembak menggunakan senapan angin sebelum disembunyikan di dalam tong dan ditanam di kawasan kelapa sawit. Manakala kes kedua pula berlaku pada 8 Mac, iaitu pada Hari Wanita Sedunia. Seorang eksekutif Pertubuhan Ikrar Malaysia iaitu Nik Khatijah Nikmut ditemui mati dalam keadaan dijurut menggunakan tali di rumahnya. Isu keganasan terhadap wanita ini seringkali menjadi topik hangat setiap tahun, tidak kira di Malaysia maupun di luar negara. Oleh itu, isu hangat ini perlu diperkasakan dan diberi keberanian dengan bantuan daripada pihak berkuasa bagi melindungi mereka dari menjadi mangsa terperangkap keganasan seorang lelaki. Okey, kembali kepada saya lagi. Terdapat pelbagai faktor yang boleh dikaitkan dalam isu keganasan terhadap wanita, yang mana ianya sering terjadi di kalangan pasangan kekasih, suami isteri, kawan sekerja dan orang di sekeliling. Antaranya ialah alkohol atau dadah. Kebiasaannya, individu yang mengambil alkohol atau dadah akan berubah sikap dan kewarasan diri mereka. Faktor ini antara yang menyebabkan keganasan terhadap wanita semakin berleluasa, yang mana keadaan diri individu yang mengambil bahan tersebut akan melakukan sesuatu benda dalam keadaan di luar sedar mereka. Contohnya, seorang pemabuk akan cuba untuk merogal mangsa wanita yang ditemuinya. Yang kedua ialah latar belakang keluarga juga menjadi faktor berlakunya isu keganasan terhadap wanita. Ini kerana keluarga yang bermasalah, terutama ibu bapa yang sering bergaduh sehingga berlakunya pertengkaran, menyebabkan pemikiran anak-anak yang melihat situasi tersebut akan fobia. Bahkan ia juga berkemungkinan bagi anak lelaki untuk melakukan perkara tersebut kepada pasangannya pada masa hadapan. Seterusnya, sikap panas baran juga memberi kesan yang parah kepada wanita, terutama isteri. Individu yang mempunyai sikap panas baran amat susah untuk mereka mengawal rasa yang timbul dalam diri, meskipun ia situasi atau masalah yang kecil sahaja. Akhir sekali, faktor cemburu juga menjadi punca yang banyak berlaku antara suami isteri dan pasangan kekasih. Antara situasi yang berlaku ialah suami atau kekasih lelaki akan mengawal apa jua jadual atau kegiatan harian pasangan mereka akibat tidak mahu melihat pasangan perempuan berlebih-lebihan, terutama dalam berhias diri dan berhubung dengan lelaki lain. Maka jelaslah faktor-faktor yang ada ini boleh menjadi asbab berlakunya keganasan terhadap wanita, sehingga kini kaum wanita sering menjadi mangsa kepada kaum lelaki melepaskan rasa negatif yang timbul dalam diri mereka itu. Merupakan kesan keganasan terhadap wanita dari sudut 3 aspek. Yang pertama terhadap individu iaitu mangsa, kedua terhadap masyarakat dan yang terakhir adalah terhadap negara. Keganasan terhadap wanita akan memberi kesan buruk kepada mangsa kerana mereka terpaksa menanggung derita akibat kecederaan fizikal, gangguan mental dan emosi.
di mana mangsa sering merasa tertekan, cemas, muram dan mudah marah. Secara tidak langsung, ia boleh mengganggu mangsa menjalani kehidupan seharian. Malahan, hal ini juga boleh menyebabkan mangsa rasa trauma dan kehilangan harga diri kerana diri mereka dibenci oleh masyarakat dan sentiasa menerima kecaman hebat dari masyarakat, terutamanya mereka yang menjadi mangsa rogol. Selain itu, mangsa juga akan mengalami kecederaan fizikal seperti kesan kemerah-merahan, luka, bengkak, lebam, malahan ada di antara mereka berakhir dengan kematian. Seterusnya, keganasan terhadap wanita juga boleh memberi impak yang besar kepada masyarakat, terutamanya golongan wanita. Hal ini amat membimbangkan masyarakat kerana isu ini boleh memberi ancaman kepada kehidupan seharian dalam masyarakat. Kerana keselamatan amatlah penting untuk keselesaan dan kesejahteraan sosial. Akhir sekali, kesan kepada negara. Imej negara juga akan tercemar di mata dunia, terutamanya di mata pelancong luar. Mereka mungkin berasa tidak selamat untuk datang melancong ke negara. Secara tidak langsung, ia juga boleh mencecaskan ekonomi negara kerana industri pelancongan menjadi merosot. Di samping itu, dari penemuan kajian di Amerika Syarikat, mendapati lebih daripada 50% pekerja wanita pernah berhadapan dengan masalah gangguan seksual. Maka perkara ini mencetus kebimbangan terhadap negara kerana wanita adalah sumber manusia yang amat penting kepada pembangunan negara dan bangsa. Membantras keganasan terhadap wanita bukanlah satu tugas yang mudah. Pendekatan secara holistik wajar diambil oleh semua pihak, termasuklah pihak kerajaan, NGO, swasta dan anggota masyarakat, di samping perlunya ada usaha sama daripada kaum lelaki untuk mengatasi masalah ini. Pendekatan yang diambil haruslah merupakan pendekatan secara holistik, iaitu meliputi aspek pencegahan, pemulihan dan intervensi. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sedang membuat kajian semula terhadap kanun keseksaan dan kanun tata cara jenayah bagi meningkatkan hukuman terhadap bersalah yang melakukan kesalahan berkaitan jenayah seksual seperti Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Selain itu, pindaan ke atas Akta Kerja 1955, Akta Perhubungan Perusahaan 1967 dan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994 juga sedang dilaksanakan untuk memasukkan peruntukan mengenai gangguan seksual. KPWKM telah menubuhkan jawatan kuasa kecil mengenai keganasan dan rogol di bawah panel perunding undang-undang. Seterusnya, Majlis Pembangunan Wanita dan Keluarga juga melaksanakan program-program kesedaran berkaitan dengan ketidakadilan terhadap wanita, seminar mengatasi keganasan dan program literasi undang-undang. Akhir sekali, sukarelawan organisasi wanita membantras keganasan (OMBA) ataupun Women Against Violence (WAVE) telah ditubuhkan di semua negeri bagi membantu kerajaan menangani keganasan terhadap wanita. Seterusnya adalah langkah intervensi kepada mangsa keganasan. Pertamanya, apabila keganasan berlaku, pekerja sosial mestilah menentukan strategi tindakan atau intervensi kepada mangsa dengan melaksanakan beberapa langkah. Antaranya adalah mengenal pasti strategi-strategi terbaik untuk memulihkan mangsa. Pertama, memberi bantuan pemeriksaan klinikal kepada mangsa, di mana diagnosis perubatan diperlukan. Bukti-bukti yang didapati daripada pemeriksaan klinikal forensik dan analisis forensik boleh dibuktikan dan disabitkan kesalahan terhadap pelaku perbuatan tersebut. Seterusnya, mereka akan diperiksa dan dirawat dan kemudian akan dirujuk kepada pegawai kerja sosial perubatan. Kedua, menjalankan sokongan moral kepada mangsa. Tindakan ini perlu dilakukan oleh pekerja sosial untuk merawat keadaan, perasaan dan emosi mangsa dengan memahami dan mengurus emosi tersebut untuk mengurangkan trauma dan tekanan emosi yang mereka sedang hadapi. Akhir sekali, menyelamat dan memberi perlindungan kepada mangsa bagi mencegah keganasan daripada terus berlaku, iaitu pekerja sosial perlu memberikan bantuan kepada mangsa seperti mendapatkan tempat yang selamat atau rumah perlindungan sekiranya perlu serta memberikan bantuan yang lain. Seterusnya, faktor keganasan terhadap wanita dari segi agama, yang pertama adalah pelaku tidak mendapat pendidikan agama yang sempurna sejak kecil. Hal ini mungkin terjadi akibat berlakunya pengabaian oleh ibu bapa dalam memberikan didikan agama yang sempurna sehingga anak-anak mereka terabai dan hilang panduan agama dalam hidup. Hal ini yang menyebabkan mereka mudah terjebak dengan perkara-perkara ataupun tingkah laku yang salah di sisi agama dan undang-undang seperti terlibat dengan jenayah rogol, penderaan dan sebagainya.
Selain itu, faktor yang kedua adalah kurangnya penghayatan agama dalam diri individu itu sendiri, sehingga pelaku tidak dapat membezakan antara perbuatan yang betul dan salah di sisi agama. Individu yang kurang penghayatan agama dalam diri tidak dapat memikirkan kesan buruk daripada setiap perbuatan yang dilakukan akibat tidak berfikir panjang sebelum melakukan satu perkara. Seterusnya adalah kesan keganasan terhadap wanita kepada agama. Kesan ini dapat dilihat daripada dua sudut, iaitu sudut positif dan sudut negatif. Sudut negatif yang pertama ialah agama Islam akan dipandang rendah oleh masyarakat. Ini kerana apabila sesuatu isu keganasan terhadap wanita berlaku, masyarakat akan menyifatkan situasi itu sebagai satu keadaan yang tidak sesuai mengikut ajaran Islam sepatutnya, selain turut memburukkan nama agama Islam. Terusnya, keganasan yang berlaku juga membuka peluang kepada kaum lelaki mengeksploitasi wanita menggunakan alasan agama, seperti melakukan kekerasan fizikal kepada mangsa dengan alasan tujuan mendidik untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Namun, perkara itu amat ditegah dalam Islam. Seterusnya, kesan ini juga mendatangkan yang kesan positif, iaitu agama menuntut pembelaan serta memberi perlindungan kepada wanita. Dalam perspektif agama, wanita tidak boleh dikasari, ditindas dan didera. Jadi, jelas di sini agama menuntut pembelaan terhadap wanita. Kesan positif terakhir ialah manusia akan mendalami agama untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. Ini bermaksud dengan menghayati agama, manusia akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan dapat mengelakkan perkara sebegini berlaku pada masa hadapan. Seterusnya, Keupayaan seorang wanita pada masa kini sering dipelekehkan dan dipandang rendah oleh masyarakat. Pemikiran dan tanggapan seperti inilah yang perlu diubah agar nasib-nasib wanita akan terbela. Terdapat setengah agama yang mengangkat darjat wanita dan menganggap wanita sebagai golongan yang perlu dimuliakan. Jadi, antara langkah dari perspektif agama supaya golongan wanita terus dihormati oleh masyarakat, terutama golongan lelaki, adalah melalui penerapan penghayatan nilai-nilai agama sejak kecil. Ini kerana nilai-nilai seperti saling menghormati, membantu dan sebagainya sangat penting untuk membentuk sasiah dan peribadi seorang individu untuk menjadi insan berakhlak mulia. Sebagai contohnya, seorang anak lelaki yang telah diterapkan dengan nilai-nilai agama sejak kecil, apabila mereka dewasa, mereka akan melindungi, menghormati dan sentiasa memartabatkan ahli keluarga, terutama ibu dan adik-beradik perempuan. Seterusnya ialah memperkasakan pendidikan agama di sekolah. Ini kerana pada zaman inilah kanak-kanak perlu dibentuk dan diajar untuk melindungi dan menghormati kaum wanita seperti yang dituntut oleh sesetengah agama seperti agama Islam. Dengan pemerkasaan pendidikan agama di sekolah, maka individu yang berakhlak mulia dan berpengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan hak-hak wanita seperti yang telah digariskan oleh sesetengah agama akan terbentuk. Jadi, sangat penting untuk seseorang individu, terutama golongan lelaki, untuk memiliki ilmu agama yang sempurna dan lengkap, kerana mereka lah yang akan menjadi pemimpin suatu hari nanti dan melindungi hak-hak dan nasib-nasib golongan wanita. Kesimpulannya, isu keganasan terhadap wanita yang sering berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini merupakan satu isu yang tidak boleh dipandang remeh dan perlu diambil serius oleh semua pihak. Oleh itu, amatlah penting penerapan agama dan juga adab dalam diri setiap individu sedari kecil untuk sentiasa menghormati mereka yang berperan wanita. Kerana dalam Islam itu sendiri, ia mengangkat martabat dan juga hak wanita. Pihak berwajib juga haruslah memperketatkan undang-undang yang sedia ada untuk membendung kes keganasan terhadap wanita di negara ini. Ikut merupakan rujukan bagi kumpulan kami. Ini sahaja pembentangan kami untuk hari ini. Sekian, terima kasih.